perkara yang anda nak syukuri? Apakah perkara yang kita nak syukuri? Sebelum tu kita tarik nafas dulu. Tarik nafas dan lepaskan, tarik nafas dan lepaskan, tarik nafas dan lepaskan. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, pagi ni saya bersiaran di rumah mak mentua saya, masya-Allah tabarakallah, balik sebentar untuk ada urusan, masya-Allah tabarakallah. Jadi tuan-tuan mata Allah semua, jadi walaupun di mana saja kita berada, kita still lagi boleh on air, insya-Allah, on live lagi, insya-Allah, walaupun di mana berada, insya-Allah. Moga-moga dan minta maaf kepada semalam, mungkin ada yang tertunggu-tunggu semalam hari Isnin, masya-Allah. Jadi insya-Allah pagi ni jom sama-sama kita mulakan dulu. Saya nak anda semua tarik nafas dan lepaskan. Tarik nafas, lepaskan. Tarik nafas, lepaskan. Tarik nafas, lepaskan. Saya nak anda berada di saat keberadaan yang sekarang, iaitu dalam keadaan syukur. Iaitu saat keberadaan ini, saat mana anda sedang menarik nafas. Dia tidak memikirkan benda yang dah lepas dan juga tidak memikirkan apa yang bakal datang. So just berada di diri state yang sekarang, waktu yang sekarang. Dekat rumah mak mentua saya, dekat Shah Alam, dekat je, tak jauh pun. Okey, saya nak anda semua tarik nafas, lepaskan. Waktu anda tarik nafas ni, bila anda lepaskan, saya nak anda semua melihat keadaan sekeliling. Kalau anda rasa nak tengok pokok kat belakang ni, pokok kelapa bahagian ni tenang, anda tengok pokok kelapa ni. Kalau ada nature di depan, ada pokok kanan kiri, ada udara, itu lagi bagus. Okey, sebab dengan cara tu anda lebih dapat menjiwai apa yang ingin saya sampaikan pada pagi ni. InsyaAllah, tarik nafas semua, lepaskan. Tarik nafas, lepaskan. Pandang sekeliling, dengarkan apa yang anda nak dengarkan sekarang. Anda dengar ada bunyi burung, dengar bunyi ayam kan? Anda dengar bunyi angin, bunyi kipas mungkin kalau anda duduk dekat bawah kipas. Anda dengar sesuatu yang membuatkan anda rasa tenang. Dan anda tarik nafas, anda rasa lega, dan kali ini anda bersyukur dengan apa yang ada di sekeliling. Sedar yang kita tengah duduk atas kerusi, mungkin tengah driving, nak bawa pergi kerja, insya-Allah. So anda rasakan suasana ni. Baik, sekarang anda tuliskan apakah kesyukuran pagi ni. Alhamdulillah, bersyukur dapat join live. Alhamdulillah. Bersyukur kerana Allah Ta'ala yang maha baik bagi rezeki yang banyak. Bersyukur kerana Allah Ta'ala bagi rezeki yang melimpah ruah. Bersyukur kerana Allah Ta'ala bagi anda, kita semua dapat ilmu agama. Bersyukur kerana ada isteri di depan mata. Bersyukur di saat mana ada anak-anak yang sedang bermain-main, mungkin berlari-lari, ibu, ayah kan, yang boleh menyebut perkataan ni. Bersyukur kerana waktu ni anda diberikan ujian oleh Allah Ta'ala. Bersyukur di saat ni anda merasa tenang. Orang yang tenang, dia pasti akan menang. Dan orang yang tenang, dia akan menarik rezeki datang dalam keluarga dia. Berapa orang nak rezeki dia luas? Boleh komen di bawah saya. Saya nak anda semua bantu sertakan share. InsyaAllah, bila anda bantu sertakan share, lebih ramai akan menyertai live pagi ni. So tuliskan apakah kesyukuran kita. Kalau ada 10 kesyukuran, tuliskan 10 kesyukuran tu. Lagi banyak perkara anda nak syukuri. Waalaikumsalam Kak Su. Lagi banyak perkara yang anda syukuri setiap pagi. Dan anda ulang-ulang benda tersebut, dia sangat bagus, tuan-tuan. Rezeki ni, bila kita bersyukur, dengan izin Allah, dia akan berganda. Tapi bila kita kufur, Allah akan timpakan azab dan ujian. Jadi tuan-tuan yang mulia rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pagi ni kita nak anda semua tenang dulu. Sebelum kita mula perjalanan live kita ni, saya nak anda tenang dan anda lapang, anda rasakan suasana tu, suasana tenang tu. Saat anda rasa tenang ni, anda rasa bahagia. Anda rasa bahagia, anda rasa lapang. Anda tak fikir pasal masalah 5 minit yang lepas. So kalau anda ada masalah sekarang, siapa ada masalah? Boleh komen bawah saya. Kalau anda ada masalah sekarang, saya nak anda tak perlu fikir pada masalah tersebut. Tak perlu fikir 5 minit yang dah lepas.
Tak perlu fikir 5 minit ke belakang, dan jangan fikir sampai setahun yang lepas, 2 tahun lepas. Kadang-kadang kita dah berada di tahun 2020, tetapi apa yang kita fikir, apa yang kita duk renung setiap hari, kita memikirkan benda yang dah berlaku 5 tahun lepas. Anda semua kena belajar berdamai dengan masa silam. Ini satu modul yang saya jalankan, program urus stres dengan badan corporate selalunya. Program saya ni berlangsung selama 1 hari. Kita ada beberapa teknik. Antara teknik yang kami ajar adalah berdamai dengan masa silam. Berdamai masa silam, tuan-tuan, anda mensyukuri apa yang telah berlaku sekarang dan anda maafkan peristiwa yang lama. Okey. Mungkin teknik tu saya tak boleh nak sampaikan dalam live ni sebab dia terlalu teknikal dan saya perlu melihat anda di depan mata supaya saya dapat sampaikan dengan baik. Apapun yang tuan-tuan mati Allah semua, kita balik kepada topik kita pagi ini ialah tentang kenapa ada orang hidup dia rezeki stuck. Rezeki sempit. Ada tak orang macam tu? Ada tak sesiapa kat sini dia ada masalah? Dia rasa rezeki dia macam lambat. Bisnes dia up and down. Mungkin down terus, mungkin terus hilang. Kabur tu tutup dah syarikat. Ada tak orang mengalami benda macam tu? Tuan-tuan yang mulia rahmati Allah SWT, untuk sesiapa yang berada di suasana keadaan ni, ataupun sesiapa yang menjurus ke arah perkara ni, maksudnya keadaan ekonomi dia makin merundum sebagainya, first thing, perkara pertama, teruskan doa. Perkara pertama adalah teruskan doa. Moga rezeki anda luas. Teruskan doa. Never give up. So macam nak doa? Angkat tangan. Angkat tangan. Ya Allah, terima kasih ya Allah di atas segala rezeki yang telah kau curahkan. Ya Allah, ada satu doa saya nak anda amalkan. Ya Allah, jadikanlah rezeki saya seperti air zam-zam yang tidak pernah berhenti mengalir sampai hari kiamat. Doa macam ni. Ya Allah, jadikan rezeki saya melimpah ruas, melimpah luah ya Allah. Jadikan rezeki saya tak berhenti-henti datang ke saya. Kalau anda ingat balik konsep yang saya pernah cerita hari itu adalah tentang terumbu karang. Terumbu karang memberikan kemuliaan, kebahagiaan kepada orang lain akan mengatrakkan rezeki yang lain datang. Ini part lain insya-Allah. Korang kena buka balik live saya yang lepas tu. Insya-Allah akan jumpa dan akan tahu satu demi satu lah. Jadi tuan-tuan mati Allah semua, ramai orang yang bertanya tentang rezeki. Ramai orang yang memikirkan tentang rezeki. Hampir setiap pagi kita bangun-bangun kita fikir apa aku nak makan pagi ni. Bangun-bangun kita tu fikir macam mana bisnes aku ni. Kalau anda memang kerja kat rumah tu lain lah. Tapi kalau anda yang terpaksa keluar tapi tak boleh keluar, tak boleh pergi jauh. Macam saya ada bisnes training ceramah. Dah susun dah jadual ni. Dah bulan 11, 12 ni kalau ikutkan jadual saya dah penuh lah. Tiba-tiba diumumkan PKP lanjutkan kan. Kalau nak fikir sedih tuan-tuan, memang sedih lah sebab sale dia bukan sikit-sikit lah. Tapi tuan-tuan, kalau saya terus memikirkan tentang kesedihan, adakah saya dapat sesuatu? Tidak. So what's next? Apa yang saya boleh buat? Saya buat adalah apa yang saya boleh buat. Apa yang perlu saya buat adalah saya memikirkan apa yang perlu saya buat. Dan saya meletakkan diri saya di saat keberadaan saya sekarang. Saya tarik nafas. Lepaskan. Saat ini adalah saat anda menarik nafas anda dengan penuh tenang. Okey, sekarang saya berada di waktu yang sekarang. Saifullah, apa yang kau nak buat sekarang? Saya sedar yang saya masih ada tangan kanan. Syukur, Alhamdulillah. Saya sedar saya ada tangan kiri. Syukur, Alhamdulillah. Saya sedar yang saya ada kepala, ada baju yang tak dipakai. Syukur, Alhamdulillah. Mungkin saat ini ada orang dah hilang semua-semua ni dah hilang satu demi satu nikmat. Bukan sahaja nikmat kesihatan, bukan sahaja nikmat pekerjaan, ada macam-macam nikmat Allah tarik satu. Tuan-tuan, pernah tak dalam hidup kita kehilangan satu demi satu? Saya pernah berada di state keadaan tersebut. Satu-satu hilang. Dan di saat itu Alhamdulillah ada orang yang selalu sedarkan saya. So kalau anda berada di live saya pagi ini, itu tanda Allah sayang. Allah bagi peluang, Allah bagi rezeki untuk menimba ilmu. Tak selalu saya buat live macam ni tuan-tuan. Hanya dalam sehari sekali je
InsyaAllah saya akan usahakan untuk berada di depan live saya ni insyaAllah 3 kali sehari insyaAllah. Doakan saya mampu sampaikan sebanyak tu. Saya sebenarnya nak bagi lebih pada anda. Tapi ada satu perkara yang saya fikirkan adalah iaitu adakah anda betul-betul sedia nak timba ilmu tu. Sebab ada orang dia tak sedia, dia tak ready. That's why dalam program saya pun, dan program yang kami jalankan, saya dengan isteri saya, bukan dia tak tahu, bukan dia tahu, kami telah bantu. Kepakaran kami adalah membantu ayahanda bonda, abang kakak yang ada masalah berat badan berlebihan. Walaupun anda tengok saya pakai jubah kopiah tu, ustaz buat program ni ke? Ya, saya buat program ni. Dan kami telah membantu, dan setiap pagi, setiap hari kami mendengar rintihan mereka. Kami mendengar masalah yang mereka hadapi, dan kami telah bantu lebih 100 orang. Bahkan sekarang dah ada 178 orang yang kami dah bantu. Dan macam-macam peristiwa result yang kami dapat, dan macam-macam keadaan situasi yang kami dengar. Dan paling menyedihkan kalau kami dengar berita-berita tentang kematian disebabkan oleh kesakitan di antara keluarga-keluarga mereka. Dan benda ni tak dapat dielakkan. Allah Ta'ala dah takdirkan, dan takdir Allah itu boleh diubah dengan usaha anda. Anda boleh berubah, tetapi adakah kita bersedia untuk berubah? So, jom sama-sama kita balik kepada topik kita. Kenapa rezeki kita kadang-kadang stuck? Boleh tak anda tuliskan dalam komen? Apakah penyebab sebenar rezeki kita stuck? Boleh tak anda komen? Mungkin anda ada yang kata sebab tidak bersyukur. Tuliskan. Jadi kita nak recap balik, kita nak muhasabah balik. Sebab saya rasa topik ni kita dah bahaskan lama. Kita dah bahaskan hampir 2 bulan tuan-tuan. Magnet keberkatan rezeki ni dah berlangsung selama 2 bulan. Mungkin ada anda sedar, ada tak sedar. Saya rasa anda dah dapat info. Jadi kita recap balik. Apakah penyebab kenapa rezeki kadang-kadang orang tu stuck? Bau kerja dah kena berhenti. Bau kerja, pandemik datang. Bukan setakat pandemik datang, kena buang terus. Masuk kerja yang kedua, sama juga berlaku. Masuk kerja tempat kerja yang 3, sama juga berlaku. Baru nak buka bisnes dah terbalik lingkup lah. Baru nak buka bisnes, dah tak tahu nak berniaga, marketing tak ada ilmu. Main redah aja, dah habis. Dan tu rahmati Allah SWT. Apakah penyebab sebenar rezeki orang ni stuck? Anda kena lihat kepada terumbu karang ni, iaitu memberi kemuliaan dan kebahagiaan kepada orang lain. Siapakah terumbu karang kita? Mak dan ayah kita, Masya Allah. Mak ayah kita ni, dia adalah sumber penarikan magnet rezeki yang antara yang paling powerful. Doa mereka mustajab. Allah terima doa daripada ibu ayah yang meredai anak dia. InsyaAllah, mudah-mudahan. So, perkara pertama yang anda kena buat adalah fokus kepada, bukan fokus pada masalah. Okay? Bukan fokus pada masalah. Kalau anda terus memikir masalah ni, masalah, dia akan datang ni masalah. Dia attract masalah. The law of attraction. Apa yang anda selalu fikirkan, bukan sekadar apa yang anda fikirkan, apa yang anda dengar, apa yang anda lihat, apa yang anda fikir, apa yang anda sedar, apa yang anda sedar, apa yang anda lalui, dia akan menarik, maafkan sekejap tuan-tuan. Dia akan menarik apa tuan-tuan? Dia akan menarik perkara ni, dia akan menarik tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, mati Allah SWT, 30 orang bersama saya, bantu saya tekan share, kerana satu share anda ini sangat-sangat membantu untuk saya dapatkan sampaikan ilmu lebih luas kepada sahabat-sahabat di luar sana. Jom sama-sama bantu saya tekan share. Saya nak anda tolong bantu saya. Just tekan button share sahaja, 30 orang ni, insyaAllah. Bantu saya. InsyaAllah dengan cara anda bantu saya, lebih ramai akan bersama dengan kita lah. Jadi saya nak anda semua bantu saya tekan share. Just senang saja, simple. Anda just tekan button share. Okay? Ada button share di situ. Anda boleh juga tekan like, share secara watch party. Watch party ni maksudnya anda sharekan saya punya video ni di media sosial masing-masing. Okey, tak salah tuan-tuan. Sambil anda bawa kereta, sambil anda nak menuju ke tempat kerja, saya doakan anda pergi kerja dalam keadaan yang baik, dirahmati Allah, dimudahkan segala urusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang mulia, dirahmati Allah, dikasihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa orang kat sini nak rezeki dia luas? Berapa orang? Ada tak? Berapa orang kat sini yang suka rezeki dia melimpah-limpah? Okey, berapa orang kat sini dia suka rezeki dia banyak? Berapa orang kat sini suka kalau rezeki dia ni tak berhenti-henti? Semua orang nak macam tu tuan-tuan.
tak pernah lagi saya jumpa, tak apalah, tak payahlah. Cukuplah dengan apa yang ada. Selalunya orang cakap cukuplah dengan apa yang ada. Saya nak tanya, kalau anda cakap macam tu, saya nak anda tanya kat diri anda, cukup ke dengan apa yang ada sekarang? Cukup ke? Mesti anda akan kata, oh belum lagi, saya belum pergi Mekah lagi, saya belum pergi Madinah lagi, saya belum pergi buat haji lagi, saya belum begini. That's why tuan-tuan mulia dan mati Allah Subhanahu Wa Taala, rezeki ni antara punca dan punca penyebab kenapa dia jadi stuck. Kita sama-sama lah recap. Kita renung balik, apakah 3 bulan ke belakang, apakah yang kita telah lakukan. Adakah kita menjaga solat sunat duha? Adakah kita buat qiyam mulai malam-malam? Adakah kita jaga percakapan dengan mak ayah? Adakah kita call mak ayah kita? Adakah kita membuat kebaikan untuk orang lain? Ataupun kita memikirkan kita membuat satu kebaikan tapi bukan untuk tujuan akhirat, tetapi kita nak nama. Kalau kita nak nama, anda akan dapat nama. That's why buat apa-apa saja kebaikan bukan niat sekadar nak nama. Jangan niat sebab nak nama. Kalau niat nak nama, dah akan dapat nama aja. Tuan-tuan yang mulia rahmat Allah SWT, siapa dah mula nampak sedikit demi sedikit. Saya tak go deep dalam lagi. Saya tak masuk ke blue ocean dalam lagi tuan-tuan. Ini bau surface je. Okey. Tahniah Kak, Masya Allah, Tabarakallah. Tahniah redha ibu apa punca rezeki. Betul. Jadi, adakah waktu saat ni mak ayah kita sedang makan? Adakah waktu saat ni mak ayah kita sedang ada makanan di rumah? Waktu anda rasa anda susah, mungkin ada orang lebih susah daripada kita. Waktu anda rasa anda tak ada kerja, waktu ni ada orang terus tak ada kerja, dibuang terus kerja. Macam saya ada kerja, tapi dicutikan tanpa gaji. Macam itulah. Dan bukan sebulan, bukan 2 bulan, bukan 3 bulan, 9 bulan. Kami mutawif, kami just terbang, gaji kami base penerbangan saja. Ada penerbangan, adalah income. So, adakah saya patut duduk di depan bucu katil dan terus sedih dan menangis? Takkan selesaikan masalah saya, betul? So, apa yang saya kena buat adalah, tuan-tuan tarik nafas sekarang. Tuan-tuan kena buat ni. Siapa tak buat, dia tak dapat feel tu. Dia macam, apa yang saya sampaikan ni, dia akan berada di satu fasa blocking. So, saya nak anda tarik nafas. Lepaskan. Tarik nafas. Lepaskan. Baik. Lepas anda tarik nafas, mula-mula sekali perkara yang anda kena buat adalah anda rasa degupan jantung. Kat tangan kanan letak kat jantung. Rasa jantung sedang berdegup. Dan waktu ni anda akan bersyukur, Alhamdulillah masih ada nyawa. Alhamdulillah masih ada tenaga. Alhamdulillah Allah bagi peluang lagi. Tarik nafas lagi. Lepaskan. Rasakan mata anda. Rasa ni jangan tak perlu pegang pun tak apa. Anda just merasai dari dalam. Ni teknik ni, formula ni terlalu sebenarnya high level tuan-tuan. Tapi tak apalah, saya bagi je. Saya harap ada di antara anda yang dapat juga faham. Tarik nafas. Lepaskan. Kali ni anda merasakan bahu kanan, bahu kiri, rasakan kaki. Dan bila anda merasai seluruh tubuh badan anda, dan waktunya anda terlalu bersyukur dan sangat-sangat perlu syukuri. Alhamdulillah. Baik, sekarang tarik nafas lagi. Lepaskan. Waktu ni anda pandang sekeliling apa yang ada depan mata anda sekarang. Ada pintu, ada tingkap, ada isteri depan mata, ada anak, ada suami, ada kakak, ada abang, ada adik, ada mak ayah mentua. Baik, sekarang saya nak anda syukuri apa yang ada. Syukuri semua yang hadir satu persatu dalam hidup kita, dalam jernih hidup kita. Tuan-tuan yang mulia mati Allah SWT, siapa yang bagi anda rezeki sampai anda bergerak rezeki anda ini, maksudnya siapa yang bagi anda rezeki hidup sampai sekarang? Sedar-sedar dah umur 29 tahun, sedar umur dah 35 tahun, 40 tahun, 70 tahun, 60 tahun. Siapa yang bagi rezeki? Kalau bukan Allah Ta'ala. Semua ni datang daripada Ar-Razzaq. Ar-Razzaq Zuquwatul Matin. Allah Ta'ala yang memberikan rezeki, yang tak pun dia genti dia bagi. Baik tak Allah? Baik sangat. Saya nak anda komen kat ruang komen sekarang ni, terima kasih ya Allah. Jom kita belajar bersyukur sekarang. Saya nak anda tulis kat ruang komen, terima kasih ya Allah.
Saya nak anda tulis sebanyak-banyaknya Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Lagi banyak anda tulis Alhamdulillah, lagi Alhamdulillah seterusnya akan datang kepada anda. Menulis atau mempercakapkan Alhamdulillah ni tak semesti waktu rezeki datang. Tiba-tiba ada orang bagi duit kan, tiba-tiba ada orang bagi makanan, tiba-tiba ada semua tiba-tiba. Sebenarnya tak tiba-tiba. Sebenarnya semua atas perancangan Allah. Wa makaru wa makarallah, Allahu khairul makirin. Kita merancang, Allah juga merancang. Sebaik perancangan itu datang dari Allah. Jangan rancang plan baiklah, cantiklah, tiba-tiba start. So, anda kena sedar kenapa rezeki itu start. Menyebut Alhamdulillah tak semestinya waktu rezeki datang. Tetapi sebut Alhamdulillah waktu anda dalam kesusahan tu. Ada orang dia delay. Okey, dia delay rezeki dia. Ini sebenarnya topik lain, tetapi saya masuk sikit supaya anda boleh relate. Okey. Dia delay rezeki ni apa dia? Dia delay rezeki dia. Contoh, tiba-tiba dia bawa kereta. Pam, datang batu kat depan cermin kereta dia. Bergaris, terletak sikit. Andai kata dia menyebutkan Alhamdulillah di saat itu, dia terus dapat pahala, dia terus dapat keberkahan, dia terus dapat nikmat. Tapi selalunya kita delay kata Alhamdulillah tu, kita akan ya, kalau sebut Ya Allah baguslah, tetapi kita akan sebut benda-benda yang sepatutnya tak boleh disebut. Kenapa macam ni? Kita terus marah. Contohlah orang tu tengah potong mesin rumput kan, batu melantun dekat kereta kita. Kenapa kau cek? Contohlah kita marah dia gini kan. Sebab benda tu dah terjadi. Baik, sekarang apakah yang berlaku selepas tu? Anda tulis Alhamdulillah, jangan berhenti. Siapa berhenti tulis Alhamdulillah, dia rugi. Lagi banyak nak tulis Alhamdulillah, lagi banyak orang tengok. Lagi banyak orang tengok, lagi besar kesyukuran. Jadi tuan-tuan yang mulia dirahmati Allah SWT, sebenarnya kalaulah hamba Allah ni tadi dia delay, dia cepat-cepat cakap Alhamdulillah, akan datang nikmat. Saya bagi anda contoh lebih mudah. Seorang hamba, seorang lelaki atau senang cerita saya lah, atau orang lain, dia diberhentikan kerja. Dia kerja, baru dapat kerja 2 hari, tiba-tiba kena berhenti. Hati dia stres. Ataupun dia dah kerja 10 tahun, kerana satu kesalahan, kerana satu kekurangan, tiba-tiba bos dia kata, kau berhentilah, aku dah tak ingin kau ni. Buat semak je kat pejabat ni. Contoh kan. Dia tak nampak segala kebaikan orang ni. Hanya apa yang dia nampak dalam mata dia adalah satu kesalahan tu. Dia lupa 10 tahun dia dah berkhidmat dengan kita. Kita dah berkhidmat dengan dia. Dia lupa. Tiba-tiba dia berhentikan kerja. Ada orang dia sebut tu Alhamdulillah. Ada orang dia tak sebut. Ada orang dia marah bos dia, kau ni tak kena jasa, pemalas betul. Kau tahu tak, aku dah susah payah, aku dah bahagia masa muda, aku sampai tua sekarang dengan kau. Bukan nak tambah gaji lebih, ini berhentikan aku pula dah. Contoh kan. So, kalau anda terus sebut Alhamdulillah tu, baik, kita relate dengan cerita lelaki tadi. So, lelaki tadi pun menjalanlah hidup macam biasa kan. Tahu-tahu dah 2 tahun. Selepas 2 tahun, okey, sepanjang perjalanan nak ke 2 tahun tu, dia ada buat satu bisnes. Contoh bisnes dia jual kek lah. Kan? Dia jual kek. Tiba-tiba tuan-tuan, jualan kek dia mula-mula satu hari orang beli 1, orang beli 2 biji, 3 biji. Macam Kak, saya ambil cerita Kak mana? Kak Yusnita. Kak Yusnita dia jual bantal special. Siapa nak bantal special boleh jadi Kak Yusnita. Okey, sesalah hari nampak bantal tu, saya rasa nak beli juga tu. Kak Yusnita nanti PM saya. Cewa kan. Okey, lepas tu apa dia? Contoh Kak Yusnita jual bantal kan. Tiba-tiba Kak Yusnita bukan sekadar jual bantal, lalu jadi usahawan kepada bantal tu. Dan akhirnya ada perniagaan yang besar. Jadi lelaki tadi dia ada perniagaan yang besar. Dan dia jadi bos, dia jadi director, dia ada pekerja bawah dia. Waktu tu dia akan pandang, dia renung balik, Alhamdulillah, bersyukurnya aku kena berhenti kerja hari tu. Nampak tak? Selepas dia dapat nikmat 2 tahun lepas tu, baru dia nak sebut Alhamdulillah. Okey ke okey kalau dia sebut masa kejadian dia berhentikan kerja tu? Okey. Maknanya rezeki tu nak datang cepat, kita delaykan dia, kita rugikan dia. Kadang-kadang ujian datang tu, dia bukan saja-saja. Bukan kadang-kadang lah, memang ya. Ujian yang datang ni dia bukan saja-saja. Dia mesti ada sebab, mesti ada kenapa, why dia besar. Antaranya adalah Allah nak bagi lain. Allah nak bagi something. Siapa dapat belajar sesuatu daripada kisah ni?
Ada tak orang yang dapat belajar sesuatu? Boleh tak komen di bawah saya. Tahniah Kak Su daripada tadi sebut Alhamdulillah, Masya Allah. Saya doakan Kak Su hari ni rezeki Kak Su kalau buat berniaga lagilah melimpah ruah. Kalau Kak Su ni kerja sendiri, kalau kerja dengan orang, Allah bagi rezeki lain, insya-Allah. Tuan-tuan yang mulia rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah lagi penghalang daripada rezeki ini? Yang kedua adalah dosa. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'u at-tawwabin. Setiap anak Adam ni melakukan dosa, dan sebaik-baik pendosa adalah orang yang bertaubat. Tuan-tuan, sebesar buih lautan mana pun dosa kita. Nampak tak batu banyak kat belakang tu? Sebanyak ratusan juta batu pun, kalau anda dosa kita bertaburan seperti batu-batu ni, banyak segunung besar dosa sekalipun, Allah pasti akan ampunkan dosa hamba dia yang minta bantuan, minta tolong kepada Allah, minta ampun. Sesungguhnya Allah ni Ya Ghafur, yang Maha Pengampun, Ya Ghafur. Tuan-tuan, Allah Ta'ala ni Maha Pengampun. Kalau tak tuan-tuan, hari ni Allah Ta'ala mungkin tak izinkan tuan-tuan berada depan live saya ni. Ini izin siapa sebenarnya? Siapa yang temukan kita kalau bukan Allah? Siapa yang menemukan kita pagi ni kalau bukan Allah? Jadi tuan-tuan yang mulia dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita balik pada kisah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar masa zaman jahiliyah, masa zaman Arab jahiliyah Mekah, antara kesilapan kesalahan yang pernah dia ingat selalu adalah apa dia tuan-tuan? Dia telah bunuh anak perempuan dia hidup-hidup. Dan kesalahan kesilapan ni dia masih ingat dalam ingatannya, tetapi dia tak berhenti daripada minta ampun pada Allah. Dan akhirnya Allah Ta'ala mengangkat darjat dia. Bukan sekadar jadi sahabat Nabi, malah menjadi orang yang kedua terapat dengan baginda Nabi SAW, sehingga kan jenazah jasad Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Al-Khattab radhiyallahu anhu bersemadi makamnya bersebelahan dengan Sayyidina Abu Bakar dan juga Nabi SAW. Mulia kan Sayyidina Umar, sehingga dia menjadi khalifah yang kedua dalam Khulafa Ar-Rashidin. Masya Allah. Seorang insan yang biasa, yang mempunyai watak yang bengis, yang kuat marah sebagainya, akhirnya Allah Ta'ala bagi hidayah masuk Islam. Dan masuk Islam dia memperjuangkan agama Allah, dan dialah yang menyebab rezeki lain datang. Tuan-tuan yang mati Allah Subhanahu. Sebab tu kalau kita ada buat dosa, just minta ampun. Taubat yang sebenar-benar adalah taubat nasuha. Ya, maksudnya kita tak mengulangi lagi kesilapan tersebut. Okey, dapat poin ketiga ni. Satu kisah lagi. Kisah Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam, dia menyebarkan, dia kena tugasannya, dia sebagai rasul. So dia kena sebarkan agama Allah SWT dan mengajak kepada kaumnya untuk menyembah Allah. Di saat mana dia berterusan memberikan dakwah-dakwah, dan ketika itu kaumnya menolaknya, dan akhirnya dia mengambil keputusan untuk keluar daripada kaum tersebut. Dan di saat itu mendapat murka dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di saat itu tuan-tuan, sebab dia keluar daripada tempat dakwah, daripada perjuangannya, dan akhirnya ketika mana dia berada di atas kapal, takdir, tiba-tiba kapal perahunya bocor. Jadi dibuatlah undian untuk kurangkan barang-barang dalam kapal tersebut. Dah buang, akhirnya terpaksa buang orang pula. Kurangkan penumpang. Dia buat undi, nama Nabi Yunus lagi naik. Semua sebenarnya tak nak bagi Nabi Yunus yang terjun ke dalam lautan tu. Tapi Nabi kata tak apa, biar aku. Ini takdir Allah SWT. Ketika mana Nabi Yunus alaihissalam turun ke dasar laut, adakah dia turun kosong-kosong? Dia turun dengan penuh rasa kehambaan kepada Allah. Di saat ini dia berada di satu turning point, dia bangkit. Di suatu ini dia berada di satu turning point, betul-betul sujud minta ampun pada Allah. Waktu anda berada di satu turning point ni tuan-tuan, waktu anda berada di satu turning point ni, rezeki anda akan naik macam ni. So waktu tu dia terjun ke dalam lautan, Allah hantar ikan nun ataupun ikan paus kan, yang besar,
Dia menelan Nabi Yunus tetapi tidak memakannya. Nabi Yunus tinggal di dalam itu. Dan ketika itu Nabi Yunus tidak berhenti daripada minta ampun dan berzikir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tuan-tuan yang mulia dalam hati Allah SWT, kerana asbab zikir ini betul-betul sungguh-sungguh minta ampun pada Allah, maka Allah terima taubat hamba-Nya. Dan Allah dambarkan Nabi Yunus AS, Nabi ikan nun memuntahkan Nabi Yunus di tepi pantai. Elok-elok dimuntahkan di tepi pantai, keluar daripada mulut ikan tadi. Ketika keluar je, ada pokok depan mata. Ayalah dekat tepi pantai tu kan, ada pokok, dan di situ ada buah-buahan. Dalam keadaan kelaparan, dalam keadaan kepenatan, Allah datangkan rezeki. Masya Allah kan tuan-tuan. Apakah maksudnya? Waktu anda ditimpa musibah, ujian, waktunya anda redha, anda yakin Allah bersama kita. Allah bersama kita. Allah sentiasa dengar doa hamba Dia. Allah sentiasa dengar doa Kak Su. Allah sentiasa dengar doa Kak Yasnita. Allah sentiasa dengar doa sahabat-sahabat yang ada dalam 50 mata dalam ni. Masya Allah, tabarakallah. Boleh tak 50 orang ni tolong bantu saya? Satu benda je. Tolong tekan share. Kalau anda ada 100 group, tolong share kat semua-semua sekali. Kita tak tahu waktu ni siapa yang ada masalah tu. Katalah tiba-tiba dia dengar ni dan dia terus apply, hanya kerana dia apply la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Totally hidup dia berubah. Dia jadi orang yang bagus. Tuan-tuan akan dapat pahala saham dia. Masya Allah kan? Allah terima taubat hamba-Nya yang bertaubat. So tuan-tuan tulis kat ruang komen sekarang. Apakah satu perkara atau dua perkara yang anda nak ubah? Tuliskan kat ruang komen, apakah dia perkara yang anda nak ubah dalam hidup ni yang anda ingin usahakan supaya ianya menjadi satu titik ke permulaan dalam hidup, insya-Allah, untuk jadi insan yang baik, untuk jadi insan yang bagus, untuk jadi insan yang diredai ya Allah SWT, untuk jadi insan hamba yang sentiasa bersyukur. Bersyukur dengan apa? Bersyukur dengan nikmat yang ada, bersyukur dengan segala apa yang mendatang. Dan tuan-tuan boleh tulis kat ruang komen apakah hajat tuan-tuan. Tulis kat ruang komen sekarang apakah hajat dan apa yang tuan-tuan mahukan dalam hidup. Jom boleh sama-sama, saya nak tolong doakan dan sahabat-sahabat dalam Facebook juga nak tolong doakan, insya-Allah. Seandainya ada hajat yang ingin didapati, contohnya insya-Allah tuan-tuan yang mulia mata Allah SWT. Saya nak cerita sikit. Semalam saya dapat berita lah. Kebanyakan semalam berita sedih lah saya dapat. Ada orang sakit, ada orang meninggal dunia. Ya, Allah Ta'ala dah tetapkan kan. Allah Ta'ala dah tetapkan. Dan waktu ni tuan-tuan tolonglah jaga diri baik-baik. Jaga diri. Jaga daripada kesihatan, insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang mulia mata Allah SWT. So perjuangan saya adalah, apakah perjuangan saya sebenarnya? Perjuangan saya adalah waktu yang terdekat ni. Perjuangan saya adalah untuk membantu 1,000 orang. Saya target 1,000 orang dulu. Saya nak bantu 1,000 orang yang ada masalah dalam kesihatan dia. Terutama dalam masalah berat badan, masalah kesihatan, kecil manis, darah tinggi, sebagainya kan. Ataupun dia tak ada masalah tu, tapi dia nak hidup secara sihat. Dia nak tahu macam mana cara makan yang sihat, cara makan yang bagus. Saya nak seru. Bukan setakat seru je. Saya nak mengajak anda, jomlah sertai program saya ni. Kelas kursus online. Saya nak anda masuk program ni, anda belajar. Saya nak anda ready untuk pergi umrah. Boleh?
Bila cakap pasal umrah, pergi Mekah, anda boleh cakap anda ready bab kewangan. Mungkin waktu ni ramai yang cakap tak ready lah bab kewangan. Kalau anda dah ready sekalipun bab kewangan, saya nak tanya satu soalan lagi. Ilmu ready dah. Mungkin waktu ni anda kata bolehlah belajar. Betul, teruskan belajar. Jangan berhenti. Walaupun belum tahu lagi bila nak terbang umrah dan haji. Boleh tak terbang tahun depan haji? Tak tahu lagi. So, adakah anda perlu berhenti belajar? Jangan berhenti belajar. Carilah guru, carilah ustaz-ustazah. Saya pun boleh ajar, tapi waktu ni saya tak mengajar bab tu lagi. Belum lagi. InsyaAllah ada rezeki saya ajar. Jadi tuan-tuan yang mulia rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga adalah kesihatan. Bagaimana kesihatan anda sekarang? Dah ready belum nak pergi Mekah? Dah ready ke nak pergi Madinah? Dah ready ke? Tengok balik kat diri kita, tarik nafas, lepaskan. Adakah anda waktu menarik nafas ni adalah dalam keadaan kepenatan, semput? Kalau anda berada dalam keadaan itu, mungkin anda kena check juga. Adakah kesihatan saya okey? Saya macam saya dah ada weight dah. Waktu tu saya dah ada weight. Tiba-tiba tuan-tuan, tak apa ke saya masuk bab lain ni? Tajuk kita tak habis ya. Siapa yang keluar dia rugi lah, dia tak dapat poin yang terakhir. Okey. Saya just selitkan saja untuk anda dapat information ni juga. Kalau ada yang tak suka, anda kena sukalah. Mesukai benda yang positif, anda akan dapat benda ni. Walaupun anda tak masuk program lagi, anda akan dapat perkara ni. Anda akan dapat rasa positif tu. Positive mind. Okey. So tuan-tuan yang mulia dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kat mana kita tadi? Tentang program tadi kan. Kepakaran kami adalah membantu ayahanda bonda, abang kakak yang ada masalah ni. Masalah apa? Masalah berat badan berlebihan. Dan juga masalah kurang berat badan pun boleh juga. Sebab tuan-tuan, kalau anda kenal saya 5 tahun lepas saya live, adakah muka saya macam sekarang ni? Tak tahulah kalau tuan-tuan nampak sama. Totally saya bagi tahu, jubah saya pakai ni memang jubah saya beli 5 tahun lepas. Mungkin 3 tahun lepas lah. Dan waktu tu saya ingat saya dah tak boleh pakai dah, sebab jubah ni jenis fit, slim fit. Alhamdulillah sekarang saya dah boleh pakai balik. Sebab apa? Saya telah membuat satu tindakan perubahan dalam hidup saya. Di saat saya buat perubahan tindakan dalam hidup saya dalam segi kesihatan, Allah hadirkan rezeki berserentak bersama dia. Sebab saya niat saya nak sihat untuk ibadah. That's why anda kena jelas juga. Ada orang nak sihat, nak kurus sebab apa? Nak tunjuk ke orang. Nak sihat, nak kurus sebab apa? Sebab nak ada orang tanya soalan, saya kena jawab ni. Okey. Masya-Allah tabarakallah. So anda boleh bantu saya tak? Boleh bantu saya? Bantu saya untuk tuliskan apakah perubahan yang anda nak ubah sebenarnya. Kenapa? Apakah why anda? Apakah big why? Apakah big why anda nak sihat? Boleh tak anda tulis kat dalam komen? Sebab ada orang tak jelas dengan big why dia. Saya tahu dalam live saya ni sekarang ada peserta-peserta saya. Boleh tak siapa yang peserta saya boleh tolong komen dekat ruang komen sekarang? Saya. Okey. Bila anda jelas dengan big why anda akan usaha sungguh-sungguh. Bukan sekadar untuk sekarang ni, tapi anda akan memperjuangkan dia. Anda akan berjuang sehabis baik. Anda akan berjuang betul-betul untuk dapat kesihatan yang baik. Sebab bila anda dapat kesihatan yang baik, anda akan, macam mana saya nak kata? Okey, apa beza dulu dengan sekarang dari segi ibadah lah. Mungkin tuan-tuan perempuan kata 5 tahun lepas, kalau kita recap balik, alhamdulillah masa tu muda lagi, bertenaga, kuat, badan sihat, tak ada sakit-sakit macam sekarang. Sekarang ni sakit lutut datang. Lepas sakit lutut datang pula sakit kepala. Sakit tangan, sakit kaki. Kan? Kenapa 5 tahun lepas lebih baik kesihatan itu berbanding sekarang? Sebab semakin lama timeline kehidupan ni berjalan, waktu dia berjalan, kita tak perasan. Kadang-kadang kita seronok, tak ada orang ingatkan kita, tak ada mentor, tak ada guru. Okay? Kita pun makan. Saya cakap diri saya lah, tak cerita orang lain lah. Saya lah duk makan. Saya bawa pergi jemaah Mekah Madinah je, saya confirm bawa jemaah pergi makan unta, makan kambing. Salah ke? Tak salah. Cuma boleh makan tu, boleh. Saya nak beritahu anda boleh nak makan. Tetapi anda mesti juga ada ilmu supaya anda boleh keep and balance.
Makan. Tapi maintain. Kan biasa macam tu. Sebab tu dalam program kami ni, peserta-peserta kami, bila dia dah capai duit, saya cerita diri saya dah capai duit, saya boleh tak makan macam biasa? Boleh. Dan saya tahu berapa saya boleh ambil. Saya cerita benda simple tak apa ke saya lari topik ni? Boleh lah Saya harap anda setuju je lah. Okay. Jangan marah pula ustaz ni nak cerita pasal rezeki. Ni rezeki tuan-tuan. Kesihatan adalah rezeki. Kenapa anda duk kata rezeki stuck? Sebab anda tak jaga kesihatan. Orang yang jaga kesihatan ni, dia mensyukuri nikmat Allah bagi. Tuan-tuan, Allah lahirkan kita ni. Adakah Allah bagi badan kita ni masa tu dah sakit dah? Maksud saya, anda lahir, anda tu ada kencing manis. Sebab bayi baru lahir tu, tiba-tiba dah kencing manis. Saya tak pernah dengar lagi. Tapi kalau ada, tolong bagi tahulah. Mungkin ada lah. Sebab saya tak habis kajian lagi bab tu. Saya berani cakap saya tak mahir. Adakah lahir-lahir anda tunggu dapat sakit macam tu lah, obesity dan sebagainya? Adakah anda tunggu dapat tu? Tiba-tiba lahir baby yang lebih berat, yang terlalu dahsyat. Mungkin adalah dalam 1000 tak ada seorang. Mungkin lah. Allahu'alam. So, apa yang menjuruskan kepada benda ni? Kita recap balik. Apakah 5 tahun lepas kita dah makan? Apakah 10 tahun lepas apakah yang berlaku dalam hidup kita? Pernah tak datang orang macam saya ni bagi tahu, Kak, sihat lah Kak, carilah guru, masuk program. Ada tak? Mungkin ada tuan-tuan. Kalau ada, alhamdulillah. Kalau tak ada kalau tak ada, anda kena mensyukuri satu part ni. Bukan saya nak kata anda wajib join ni, tapi saya nak anda wajib join. Macam tu boleh tak? Maksudnya, saya nak anda bantu diri anda. Tu maksud je. Adakah saya rugi kalau anda tak masuk program saya ni? Saya tak akan rugi apa-apa. Betul-betul abang kak semua saya bagi tahu. Kalau anda tak masuk program saya ni, saya tak rugi apa-apa pun. Sebab saya keep going, bantu orang yang nak je. Kami dah ada ilmu ni. Isi saya Coach Umi dah ada result. Daripada berat 89, dia transform jadi 45 sekarang. 49 itu sekarang latest 45. Jadi apakah tuan-tuan yang mati Allah SWT? Bolehkah umur saya 67? Alhamdulillah. Adakah ibadah saya bertambah? Pada saya bila saya siap ujian Allah juga. Adakah ibadah saya? Betul. Sangat betul Kak. Sangat betul. Tanya. Betul. Sihat, sakit pun ujian. Dan anda ada peluang untuk improve dia. Untuk pulihkan kesihatan. Macam zaman muda-muda dulu. Kan kalau ada peluang. Jika ada peluang. Cerita ni sekarang dah ada peluang. Jika ada peluang untuk pulihkan kesihatan. Jadi baik. Jadi bagus. So, jomlah kami bantu anda. Kami bantu abang kakak, ayah bunda-bunda. Pulihkan kesihatan. Supaya dapat balik nikmat sujud tu. Saya, antara peserta saya, dia kata, Ustaz, terima kasih sangat-sangat. Sekarang saya dah boleh sujud balik. Dulu, saya sebenarnya rindu suasana tu. Suasana nak sujud atas sejadah, nak menangis atas sejadah. Saya rindu sangat-sangat. Inilah benda yang bila saya dengar, ya Allah, kenapa aku nak berhenti daripada buat program ni? Sebab rupanya bila saya buat program macam ni, saya telah bantu orang dalam ibadah dia. Macam mana saya bantu dia? Saya membantu kesihatan dia. Bila kesihatan dia makin pulih, makin baik, dia sendiri lebih bersemangat untuk berada di atas tikar sejadah dalam keadaan dia sihat. Pernah tak anda lihat sesiapa yang dia sembahyang atas kerusi? Anda rasa dia rindu tak nak sujud? Pasti dia rindu. Tanya kat dia. Kalau dia adalah diri anda, just tanya berdiri. Kalau ada peluang untuk saya kembali semula macam dulu, sihat, berat badan saya okey, ya Allah, bagilah saya peluang ni. So saya nak tulis kat ruang komen, saya nak sihat. Saya nak sihat dan bahagia. Tuan-tuan tulis kat ruang komen sekarang, saya nak sihat dan bahagia. Berapa orang yang nak sihat dan bahagia? Tulis kat ruang komen. Berapa orang kat sini nak sihat dan bahagia? Tulis kat ruang komen, saya nak sihat dan bahagia. Jadi kepada anda, tuan-tuan, abang kakak mulia yang dirahmati Allah, dikasihi Nabi SAW, ibu ayah, abang kakak dirahmati Allah semua. Kalau ada salah bahasa, minta maaf lah. Okay. Saya harap anda semua dapat sertai program ni. Kami tak selalu buat.
Cuma kami nak bagi tahu dia punya fasa dia sebulan. Fasa pertama adalah sebulan. Fasa sebenar adalah 90 day, 90 hari. Kenapa 90 hari? Sebulan hanya sesi pengenalan untuk ubah habit. Saya nak anda tulis kat dokumen, saya nak sihat dan bahagia. Sihat dan bahagia. Saya nak anda doa kat diri. Saya nak anda doa kat diri anda. Saya nak sihat dan bahagia. Saya nak sihat bahagia. Saya nak sihat dan bahagia. Saya nak sihat dan bahagia. Ada orang sihat tapi tak bahagia. Ada orang bahagia tapi tak sihat. Bahagia ada macam-macam ada macam-macam rezeki dah. Rumah, kereta lah apa semua. Tapi hidup dia tak sihat. Susah juga. So, tuliskan saya nak sihat bahagia. Saya nak sihat bahagia. Anda zikir ini. Selain Alhamdulillah tadi, anda tambahkan satu lagi perkataan yang baik. Apa yang anda dengar hari-hari akan masuk dalam subconscious mind. Kalau anda duk kata sakit, dia akan menyakitkan diri juga. So, pasangkan benda yang baik. Saya sihat, saya bahagia. Saya sihat, saya bahagia. Walaupun waktu ni kaki melangkah sakit. Saya sihat, kaki saya sakit. Kaki betul. Saya sihat. Sebab tu tuan-tuan. Kenapa ada orang bila sampai, ada orang, pernah tak anda mengalami saat ni? Ataupun anda pernah tengok orang ni? Dia sakit kaki tau, ataupun umur dia dah berumur. Dia tak larat badan dia. Tak larat. Dia kata aku tak boleh nak pergi Mekah ni. Kenapa? Kaki sakit. Tiba-tiba Allah izin dia sampai ke Mekah. Ni selalu berlaku pada jemaah saya. Masa dia berada di Mekah tuan-tuan, dia lah paling laju waktu tawaf. Dia lah paling laju waktu sa'i. Kenapa? Kerana keyakinan dia mengatasi rasa sakit tu. Dan dia tidak fokus pada rasa sakit. Itu benda saya nak cakap. Dalam minda kita, mind kita ada ras. Apa yang anda fikir. Saya banyak belajar buku-buku sains ni. So, Alhamdulillah dapat sedikit ilmu ni boleh kongsi pada tuan-tuan lah. Apa yang duk fikir sakit tu, dia akan fokus pada sakit tu. Terus sakit tu datang. Kalau masa orang pergi Mekah ni, makcik yang pergi Mekah ni, dia tak fokus pada sakit. Masa dia jejakkan kaki ke Baitullah, masa dia melangkahkan kaki untuk naik kapal terbang ataupun pergi ke LA, dia fokus pada saya nak ibadah. Saya nak ibadah, saya nak ibadah, saya nak ibadah, saya nak ibadah. That's why lah bila dia sampai Mekah, dia dapat nikmat ibadah. Tak ingat pun kaki dia sakit. Ya Allah. Sebab tu ada orang kecil manis. Okay? Dia kata kalau kat Malaysia kalau dia makan sikit manis semua turun naik gula dia bagai semua kan. Tiba-tiba kat Mekah elok pula. Itulah formula dia. Kerana dia tidak lagi fokus kepada sakit kecil manis tu. Dia fokus kepada ibadah dia. So dalam program kita ni saya nak anda fokus untuk sihat. So siapa-siapa peserta saya, abang kakak semua, nanti Allah semua, jumlah bersama kami. InsyaAllah kita bantu. Dan kepada abang kakak yang dah memang ada dalam ni, satu perkara saya nak bagi tahu, akak abang kakak apa semua fokus pada nak sihat. So pagi ni main kata saya nak sihat, saya nak sihat, saya nak sihat. Bukan setakat main, diri tu kata sungguh-sungguh nak sihat, nak bagus, nak sihat, nak ibadah, nak pergi Mekah, nak ready, nak terbang, nak fly. Macam tu. Impian tu besar kan? Besarkan rasa nak tu. Kalau tak pernah rasa nak sihat, tolonglah fikirkan untuk sihat. Mana lagi rugi? Mana lagi untung? Sihat ke ulang di hospital? Saya tahu setiap kali anda ulang hospital anda dapat pahala. Dapat pahala. Tapi masa yang sama, adakah dengan cara jaga kesihatan tu tak bagus? Bagus sangat-sangat. Okay? So belajar sesuatu. InsyaAllah siapa yang keep going, follow saya punya live, anda akan belajar dua benda dalam satu masa. Pertama, anda akan belajar rezeki. Kedua, anda akan belajar tentang kesihatan. Okay? Saya nak anda sihat. Cikgu Zaid pun sama. Okay? Saya nak Cikgu Zaid sihat. Sertai program bulan depan ni. Ada Cikgu Zaid dalam ni kan? Saya nampak dia muncul sekejap tadi. Kawan saya, sahabat saya. So, tuan, kadang-kadang saya ajak saya ajak orang join program saya ni. Selalunya kenapa saya ajak anda? Supaya Allah memberikan hidayah kepada orang terdekat saya. Antara orang susah sekali saya nak ajak dakwah adalah orang yang paling terdekat. Sebab saya nak dia sihat. So dengan harapan saya bantu anda, Allah akan dah hadirkan hidayah itu kepada dia juga.
So saya tak boleh paksa orang untuk start program ni. Saya hanya boleh menyeru sahaja. Program ni nama dia Kelas Kursus Online. Dia berlangsung selama sebulan. Anda akan dapat mentoring, coaching bersama dengan Coach Umi Mohsin. Dalam fasa sebulan ni, dia akan berlaku dalam grup WhatsApp dan juga Facebook group secara live. Kalau Facebook group, kita akan berikan motivasi macam ni, tetapi topik dia tentang kesihatan. Faham ke faham? Kan setiap minggu, anda akan ada weekly focus bersama mentor, iaitu Coach Umi. Dan Coach Umi akan sampaikan dengan penuh energi. Dan dia akan betul-betul bagi hold out kalau ada soalan. Dan seminggu ni, saya nak bagi tahu apa yang berlaku dalam grup kami. Seminggu yang telah berjalan ni, sampai dia hilang suara tau. Dia buat sesi one-to-one coaching dengan peserta. Dengan ada yang video call, ada yang just call sahaja. Kadang-kadang sampai sejam mendengar rintihan. Mendengar luahan hati. Mendengar apa bonda-bonda punya masalah. Dan kami dengar ni, kenapa kami willing untuk dengar? Sebab kami dah anggap mereka ni seperti ayahanda bonda kami. Masya Allah tuan-tuan, sampaikan bila saya ajak, yalah Coach Umi, so saya nak kongsi kepada anda. Okey. Dan tips yang kedua. Tips yang kedua ni, siapa yang nak minum 5 liter satu hari? Anda akan belajar macam-macam topik lah. Okey, tips ni setiap 1 jam 500. Macam ni Coach Umi tengah ajar topik tentang air. Sekarang dia ajar tentang topik tentang air. Contoh. Okey. Ini secara live. Dalam mana? Dalam Facebook group. So anda takkan jumpa dia dekat Facebook sebenar, melainkan bila masuk grup lah. Saya makan dulu. Cadangnya saya nak makan dulu. Saya nak makan, yalah saya tak nak makan dekat depan. Okey, dia tengah cerita pasal makan. Itu teaser sikit lah untuk anda tahu. So program ni best ke best? Dia sangat best. Dia sangat boleh bantu. Dia sangat cepat. Kenapa cepat bantu? Saya nak bagi tahu. Pagi-pagi sarapan, kami sarapan dengan nutrition yang sihat. Selama ni saya nak tanya anda, apakah makanan yang anda sarapan? Boleh tak anda kongsikan kat saya, apakah benda yang anda makan sarapan pagi ni? Tak salah pun kerana ustaz tak nak makan pagi ni, mengajuk lah. Jangan mengajuk kan. Okay, boleh tak anda komen kat ruang komen, apakah sarapan anda pagi ni? Mungkin ada orang kata roti canai, mungkin ada orang kata nasi lemak, mungkin ada orang kata kari pap. Tuan-tuan tahu tak? Setiap lebihan, semua yang kategori makanan yang berada di Malaysia sekarang adalah semuanya berbentuk karbohidrat. Karbohidrat ni boleh dimakan, tetapi kalau anda mengambil dalam kuantiti yang berlebihan, dia akan sangat-sangat memberi kesan kepada kenaikan berat. Contoh 2 biji kari pap, untuk menghabiskan kalori dia, anda kena berlari selama setengah jam. Sanggup? Okey. So setiap 7,700, ni kajian sains bukan kajian saya. Setiap 7,700 kalori yang bertambah dalam badan kita, okey, dia akan menaikkan 1 kilo berat. Dia akan menaikkan 1 kilo berat. That's why dia bertambah berat, dia tambah. Sebab tu kalau anda ada ramai yang PM saya, ramai yang tanya saya, tanya separuh jalan je. Dia tak sungguh-sungguh pun, dia tanya je, lepas tu dia diam. Ramai yang tanya. Sebab di saat dia berdiam tu, saya nak bagi tahu. Contoh saya kata kat dia, okey kak, boleh tak? Okey, siapa nak saya bantu sekarang? Saya nak bantu kira kan. Saya nak anda tulis kat ruang komen berapa berat dan tinggi. Tulis kat ruang komen, nanti saya bantu kira berapa ada weight. Okey. So, apa yang berlaku kepada, siapa yang nak tahu pasal program ni, anda boleh klik link ni sekarang. Ni link kat sini, dekat sini. Klik je link ni. Tolonglah klik. Just nak tahu dulu pun tak apa. Saya akan beri penerangan kepada anda. Sebab saya nak anda sihat. Okey. So apa yang berlaku kepada peserta-peserta program kami, seawal seminggu mereka semua dah ada result. Ada yang turun 5 kg, ada yang turun 6 kg, ada yang turun 7 kg, ada yang turun 8 kg. Kan best kan? Selama ni buat seorang-seorang tak jadi. Kenapa boleh jadi? Sebab kita dah bantu dia dengan bantuan nutrition di awal pagi dan juga sarapan dan juga dinner. So dia dah dapat potong makanan berat. Dia dapat potong makanan berat pagi, makanan berat malam. Di sini dapat mengurangkan bilangan kalori. Bila bilangan kalori dikurangkan, maka lemak juga akan berkurang. Itu je formula dia. Okey. So, tengah hari
Tengah hari ni best. Tengah hari ni anda kena masuk program kami. Mungkin yang pagi yang petang ni anda kata saya boleh adjust dengan benda-benda lain. Saya tak tahulah anda akan makan apa. Terpulang lah kan. Tapi peserta kami dia makan nutrition protein. So dia cukup tenaga. Sebab dengan protein yang banyak, protein yang cukup, anda dapat bakar lemak tu. Ada orang sangka dengan dia exercise boleh kurus. Exercise boleh kurus. Memang boleh, gym sebagainya boleh. Tetapi dia akan cepat naik balik. Sebab tak jaga cara makan. Sebab tak belajar untuk jaga cara makan. Tak tahu ilmu. Tak ada ilmu. Tak nak belajar. Ada ego di situ. Tuan-tuan. Benda penghalang kejayaan seseorang. Tak kisahlah dalam belajar ke, dalam pelajaran ke, dalam berjaya ke, dalam nak kurus ke. Iaitu ego. Okey. So, kalau anda nak berjaya, anda kena jadi orang yang teachable. Yang mudah untuk belajar. Orang yang mudah untuk belajar, dalam apa-apa saja kerja, dia akan cepat grow. Okey, orang yang mudah 156. Okey, sekejap Kak Su, saya tolong kira untuk Kak Su Okey, orang yang mudah untuk belajar adalah orang yang 3. Okey, siapa yang nak tahu boleh tulis kat komen sekarang. Okey, Kak Su, berat ideal Kak Su 53, so dah lebih 9 kg je. Sekejap je, insya-Allah sebulan boleh selesai. Sebulan je boleh selesai kalau betul-betul komit dalam group, share. Okey, apa yang bestnya, peserta kami telah disiplinkan. Kalau anda yang ada masalah disiplin, Ustaz saya ni tak boleh, saya ni masalah saya disiplin. Kalau anda yang ada masalah disiplin, anda sangat sesuai masuk program ni. Sebab anda yang ada masalah disiplin, anda akan di-guide oleh coach. Ini semua peserta-peserta kami yang dah ada perubahan. Ni peserta-peserta kami yang dah ada result. Mungkin anda nak tahu siapa Coach Umi. Ni Coach Umi. Nampak tak? Totally change, berubah. Di saat mana dia kata say yes untuk berubah, Allah hadirkan guru dalam hidup dia, lalu mengubah kehidupan dia. Saya nak tunjuk anda dalam program ni, perjalanan begini. Pertama, setiap pagi anda kena share apakah makanan breakfast. Lepas tu masuk pukul 10 lebih kurang share snacking. So setiap apa yang anda kongsikan, kita akan mentoring, kita akan coaching. Ni waktu snacking. Okay, jom tengok waktu lunch. Waktu lunch paling best. Waktu lunch ni adalah anda, apa yang anda makan. Saya letak sini, tak nampak muka saya. Apa yang anda makan, apa yang anda makan kami pantau. Bukan sekadar pantau, kami beri rating plate. Okey Kak, ni 3 bintang, ni 2 bintang, Kak ni 5 bintang, Kak ni 7 bintang, Kak akak kena baiki lagi Kak. Akak kena baiki lagi. Kami bagi tahu. Dan sebab anda diberikan meal plan. Anda diberikan meal plan yang lengkap. So petang mereka snacking lagi. Jadi benda ni anda boleh 5 kali sehari. 5 kali sehari anda makan, anda boleh turun berat badan. Okey, setiap malam ataupun 2 hari sekali atau 3 kali sehari, kita akan sampaikan topik. Okey, yang sampaikan topik ni bukan saya. Yang sampaikan topik ni adalah Coach Umi sendiri. Okey. So tutup pula kan. Apa yang bestnya adalah, okey, dia beri topik. Contoh topik air, topik kalori, topik berat. Nampak tak star-star tu? Peserta sedang update dia orang punya, mereka sedang update dia orang punya water intake. So, setiap benda ni dah disistemize-kan. Kalau anda kata saya tak ada masa lah nak masuk grup ni, anda tak perlu masuk setiap sehari, tak perlu masuk banyak kali. Anda just katalah satu hari anda berikan masa untuk diri anda untuk tengok topik-topik ni, belajar. Okey. Lepas tu hari-hari kami akan sharekan result kerjaan orang lain. Agak-agak terbakar tak bila tengok result orang? Takkan terbakar tuan-tuan. Mesti terasa terbakar punya. Ya Allah, makcik umur 60 boleh turun 5 kg. Aku ni umur 30 pun tak turun-turun dah. Kenapa? Dah kenapa? Macam tu kan, tanya kat dia dah kenapa. Jadi tuan-tuan Allah semua, program ni terbuka kepada sesiapa saja. Dia tak ada paksaan. Okey? Kalau anda rasa nak ubah diri, ubah keluarga, ubah apa patut dia ubah, iaitu ubah cara makan dan cara hidup. InsyaAllah pasti rezeki akan datang. Pasti rezeki akan datang pada anda. Anda akan diluaskan rezeki oleh Allah SWT. InsyaAllah kan. So yang terakhir apa dia? Yang terakhir, jagalah kesihatan anda. Dan saya nak cerita sikit, yang terakhir adalah punca rezeki kita stuck kerana kita tidak suka untuk buat perubahan dalam hidup kita. Bila once anda kata yes dan anda berubah,
Daripada seorang yang kurang sembahyang kepada orang yang rajin sembahyang, kepada orang yang rajin bersedekah, kepada orang yang positif meminda dan main, rezeki akan datang macam air sungai yang mengalir tak berhenti. Boleh? Dapat sesuatu? InsyaAllah saya nak tunggu anda di puncak kejayaan. So saya yakin percaya anda mampu untuk mengubahnya. Dan tuan-tuan yang mati Allah SWT, terima kasih kerana anda committed daripada tadi duduk dengar live saya. Ya Allah, saya tak tahu nak balas macam mana jasa anda semua. Saya tak tahu nak balas macam mana jasa 28 orang yang terakhir dengar ni. Apa patut saya balas? Saya balas dengan doa, boleh ke? Saya balas dengan rasa syukur. Saya balas dengan, ya Allah, gandakan rezeki Kak Hamidah, gandakan rezeki kakak-kakak abang-abang ni yang dengar live ni sampai habis. Ya Allah, bagi rezeki yang melimpah ruah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, jom kita doa sikit. Moga rezeki ni mengalir pada anda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala syafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم Ya Allah, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Hakim. Di saat waktu ni ramai orang yang ditimpa dengan kesusahan. Di saat waktu ni ramai orang yang ditimpa dengan masalah kehidupan. Di saat ni waktu ni ramai orang yang sedang bersedih dan berkeluh kesah. Ya Allah, datangkan ketenangan kepada hati-hati jiwa hamba-Mu yang tenang. Ya Allah, Tuhan kami, datangkan ketenangan kepada mereka. Keluarkan mereka daripada segala masalah-masalah kesihatan. Keluarkan mereka daripada masalah-masalah wang. Keluarkan mereka daripada masalah mereka hadapi. Ya Allah, jadikan mereka insan yang sentiasa bersyukur kepadamu. Jadikanlah mereka orang yang sentiasa mendapat rahmat kasih sayang-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, di saat ini, ya Allah, seandainya ada yang belum ada rezeki nak makan sekalipun, ya Allah, datangkan rezeki untuk mereka dapat makan, ya Allah. Kalau ada kalangan waktu ni, ya Allah, ada rezeki yang tengah stuck, tengah tertangguh, ya Allah, mudahkan, lancarkan rezeki mereka. Ya Allah, ke Tuhan kami, ampunkan dosa penceramah yang berceramah depan live ni sekarang, ya Allah, ampunkan dosanya. Ya Allah, ke Tuhan kami, ampunkan dosa pendengar-pendengar kami, ya Allah. Ampunkanlah, ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman Rahim, kami hamba yang lemah, kami tak mampu untuk lakukan sesuatu perkara dalam hidup kami tanpa izin-Mu. Ya Allah, Tuhan kami, tolonglah jaga kami. Ya Allah, berikan kami rezeki untuk terbang ke bumi Mekah Al-Mukarramah. Berikan kami terbang ke bumi Madinatul Amnawarah. Ya Allah, berikan nikmat kesihatan kepada kami. Ya Allah, ke Tuhan kami, di kalangan kami, kalaulah ada yang sakit kecil manis, darah tinggi, kalaulah yang ada sedang sakit berat badan yang terlalu berlebihan sangat-sangat, kalau hal ada sedang sakit yang melampau-lampau, ya Allah, bagi dia sihat, ya Allah, bagi dia sembuh, ya Allah, tolong, ya Allah. Allahumma anta syafi, ya Allah. Ya Allah, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Hakim. Allahumma Ya Fattah, ya Allah, Engkau yang membuka pintu hati untuk berada dalam program Ustaz Saif. Ya Allah, bukalah pintu hatinya, ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Razzaq, Ya Zukul wa Tamatin, yang memberikan rezeki, berikan rezeki yang luas, ya Allah. Ya Allah, berikan rezeki yang luas, ya Allah. Ya Allah, ke Tuhan kami, ampunilah segala dosa-dosa kami. Ya Allah, kepada kami yang telah pun menyertai program ni, yang telah berada dalam program ni, kuatkan hati kami untuk terus istiqamah dalam perjuangan kami. Kuatkan perjuangan kami untuk sentiasa berada dalam madah perjuangan ni. Ya Allah, Kaulah Tuhan kami, Kaulah Rabb kami. Ya Allah, kami memohon ampun kepada-Mu, terus meminta kepada-Mu, ya Allah. Kaulah insan, Kaulah Tuhan yang maha baik. Ya Allah, ke Tuhan kami, bantulah kami, kami hamba yang lemah. Ya Allah, Tuhan kami, beri kami rezeki yang tak disangka-sangka. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa may tawakkal 'ala Allah hasbuh, innallaha bil amri qadir, Allah li kulli syai'in qadra. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa sallim. Alhamdulillah alamin. Ya, tuan-tuan yang mati Allah SWT, terima kasih semua kakak-kakak, abang-abang di mana saja berada. Walaupun kita tak pernah jumpa depan depan, saya rasa macam keluarga. Tak tahulah, saya rasa macam anda ni macam keluarga saya. Sebab tu saya selalu bagi tahu dekat peserta-peserta program saya, we are family. Ini semua keluarga. Semalam kami dengar 2 berita. Satu berita Kak Suhaila anak masuk hospital. Kami sama ramai doakan mereka. Kami dengar berita
Kak Haji Halina, kakak dia meninggal dunia. Kami sama-sama doakan. Dan apa yang menariknya berada dalam circle ni tuan-tuan, kami jumpa orang-orang yang positif. Dalam grup ni ada ustazah, ada guru, ada ustaz, ada guru besar, ada ulama yang mereka nak sihat. Dalam grup ni juga ada makcik-makcik, ada orang yang nak pergi umrah, ada yang nak dapat zuriat. Kami dah 2-3 orang dah yang bagi tahu kami, Coach Syumi, saya dah 2 lain. Apa benda ni? Tak faham kan? Buat tak faham pula Coach Syumi kan. Alhamdulillah kakak dah pregnant. Terima kasih. Kami hanya mampu untuk, bukan kami mampu lah, kami sangat-sangat bersyukur kerana daripada hasil perjuangan dia selama 10 tahun nak zuriat, tiba-tiba Allah bagi dia rezeki dapat zuriat hanya kerana dia betulkan sistem dalam badan dia. Hanya kerana dia niat nak dapat anak. Sebab tu innama a'malu binniyat. Apa yang anda lakukan dalam hidup ni, anda nak kurus ke, anda nak gemuk ke, anda nak buat apa-apa, anda nak makan, anda nak minum, semuanya dengan niat. Kalau niat tu betul, niat tu bagus, niat tu terbaik, insya-Allah dia punya result dia, tuan-tuan akan nampak, lihat sendiri, totally berubah, tak sama. Jadi tuan-tuan yang menyemati Allah Taala, jangan give up. Okay, siapa yang ada masalah ni jangan give up, carilah mentor. Kalau anda tak ready jadi kami jadi mentor anda, carilah guru juga. Jangan duduk redah aje. Nanti anda bazir masa. Lama sangat. Orang lain boleh buat 3 bulan je result. Anda nak ambil masa 3 tahun. Saya ada dengar 3 tahun 20 kg. Ya Allah, lamanya. Isi masa lapang ke? Saya tanya akak isi masa lapang ke? Dia marah. Ustaz ni kasar tu bunyi. Tak, saya terpaksa tanya macam tu. Habis takkan satu hari kosong pun 1 kg. Okay. Minta maaf lah kalau ada kasa-kasa yang terdeep sikit. Saya minta maaf. Saya tegur sebab saya sayang. Kalau saya tak sayang, saya biar je. Kalau saya tak sayang, saya tak payah pun cerita pasal benda-benda ni. Sebab saya sayang anda semualah saya cerita. Sebab saya dah lalui, kami dah lalui, walaupun usia kami tak sampai 60 lagi. Walaupun usia kami bukanlah 40 tahun. Tapi kami melihat jernih orang yang 40 tahun. Kami lihat jernih orang yang 70 tahun. Kami lihat jernih orang 60 tahun. Kesusahan mereka. Dan kami masukkan pengalaman mereka tu dalam perjuangan kami. So, perjuangan kami adalah membantu ayah bunda, abang kakak, cikgu-cikgu, ustazah, guru-guru yang nak ubah diri. Yang nak jadi bagus, nak jadi produktiviti kerja yang lebih terbaik. InsyaAllah, kita akan jumpa di puncak kejayaan dan teruskan perjuangan. Allah pasti bersama kita. Jangan give up. InsyaAllah, rezeki ada. Rezeki bukan tak ada. Rezeki itu dia tersalah alamat kadang-kadang. Ataupun rezeki itu dah ada alamat. Cuma anda tak ready untuk rezeki itu sampai pada anda. So, bersama dengan saya, Ustaz Saifullah Afendi dalam channel siaran Magnet Keberkatan Rezeki setiap 7.30 pagi. InsyaAllah di mana? Di live page Saifullah Afendi. Terima kasih semua. Anda boleh tekan setting kat atas tu, kat anda punya Facebook, see first, supaya anda selalu perasan kehadiran saya di wall anda. Jangan rasa apa? Jangan rasa serik jangan rasa serik. Saya nak anda rasa gembira, fun, happy dan gembira. Bye-bye. Assalamualaikum.